Tiga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Dah. min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap bulan Ramadan yang mana sejak daripada Ramadan yang lepas kita sudah ada dalam program Wacana Ramadan ini, Wacana Ramadan. Maka alhamdulillah di tahun ini kita biasa kita adakan yang pada dia pukul 5 sampai pukul 6 yang gabung bersama di antara masjid Jami' Al-Insani. Maka alhamdulillah majlis kita ini akan barokah dan Apa? jadi Apa? Mai dia. jadi kebaikan pada kita bersama insya-Allah. Dan alhamdulillah tak sunyi juga bagi kita di pertanding kita jemput dua orang ustaz kita untuk cara kepada kita pada hari ini dalam tajuk pengertian Ramadan dan kelebihan dan kelebihannya. Insya-Allah kita akan kupaskan sekadar masuk sikit lah sejak pada pukul 5 dan sampai pukul 6 yang ini dah. Boleh setara mana setara tu lah. Bersama dengan kami dengan kita ada hari ini dua orang ahli panel lah dah. Dua orang untuk mari kira cara dalam wacana Ramadan kita pada planning pada hari ini bersama 14 ni. Bulan 3 2563 ni. Yang pada sebelah kanan saya iaitu Dr. Husni Janiah, Muhammad Husni Janiah, dan di sebelah kiri saya ni Dr. Mukhtar dan Abdul Qadir. Jadi alhamdulillah insya-Allah dua-dua ahli panel ni akan kupaskan kepada kita dalam tajuk kita hari ini ialah pengertian Ramadan dan kelebihannya. Jadi nak tanya kepada sebelah kanan saya dulu dah, kepada Dr. Muhammad Husni. Dr. Ta dulu. Jadi soalannya sebelum daripada kita nak kecek lebih lanjut sangkut paut dengan masalah Ramadan, lebih dulu kita buat berhenti dulu sangkut paut dengan masalah Ramadan ni. Gapo dia Ramadan tak berpetak pasti mana di semana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man shoma ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kembali selamatkan ucapkan pada terkasih kepada Imam Derajat dan Suk merupakan Imam Masjid Jami' Al-Qani yang tinggi di masa kami saya dan Ismi untuk wakil insani atau wakili Institut Pendidikan dan Pembangunan Islam Patani
atau ringkasnya dengan kisah ini, jadi satu badan NGO, badan rakyat yang mengumpulkan para akademik dan ilmuwan akademik yang bertugas di pusat-pusat pengajian tinggi dekat wilayah ini untuk bersama-sama kita membangunkan umat kami ke arah yang baik. Alhamdulillah, pada petang yang penuh berkah ini, petang yang kelima Ramadan kami kita boleh bersama dalam ruangan wacana Ramadan yang mana seperti yang Imam dah sebut, yang dah silam program ni sejak tahun lalu antara pukul 5 sampai 6. Program yang dianjurkan bersama oleh Sani dan pihak Al-Fatah ni untuk kita bincang, kecek, diskusi tentang Ramadan dan kelebihan, kaedah dan juga benda yang berkaitan dengan puasa dan sebagainya. Alhamdulillah, pada petang berkah ini sebagai yang disentuhkan, yang dilontarkan oleh Imam tadi kepada saya ni, kongsikan definisi Ramadan. Ramadan iaitu bahasa Arab satu bulan yang ke-9. Ramadan iaitu bahasa Arab satu bulan Arabiah yang Hijriah, bulan ke-9. Yang mana bulan ini telah disebut, nama dia disebut dalam Quran, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan, Binas Ramadan, kita tengok definisi dari segi bahasanya Ramadan, orang Arab beri makna benda yang bersangat syiddatul syekh, kesulitan pada suatu. Kalau kita panas, maka Ramadan benda yang bersangat itu namakan Ramadan. Kalau kita kata bersangat tajam, panggil sikin, panas. Kalau kita tengok dari segi kaji, dari segi bahasa ni, Ramadan ni panas yang dikena atau yang jadi hasil daripada matahari dikena pada suatu panas matahari hasil pada apa dia? Kena pada hijarah batu ataupun pasir yang bukan Ramadan. Yang pentingnya masyarakat ni kalau kita tengok di suasana Ramadan ni dia panas. Kemudian apabila panas ni namakan benda yang Ramadan, benda yang panas. Kita tengok musim yang udara yang molek, sederhana, robek. Yang nampak robek kerana biasa bulan 2-3 bulan tu udara yang sederhana, dingin, panas, tak begitu sejuk, nama sederhana, bagi robek. Kalau bulan yang bersangkutan panas ni berarti benda berkaitan dengan Ramadan. Kemudian kalau kita kecek bersangkutan panas tu apa dia hubungnya dengan puasa. Setengah ulama berpendapat bahawa puasa ni dengan puasa ti boleh menghancur, boleh memanas, menghancur, menghanguskan dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia supaya tahulah yang mana Allah Ta'ala, yang mana seorang manusia buat tu dengan puasa boleh menghancurkan dosa-dosa tadi. Panas puasa tadi boleh menghancur, menghanguskan benda-benda yang kejahatan atau dosa-dosa yang dibuatkan oleh manusia. Yang pentingnya Ramadan ni ada satu bulan yang adanya berbagai kelebihan yang akan disentuhkan oleh Ustaz Dr. Chris lagi, berkaitan dengan nuzul Quran, berkaitan dengan fardukan puasa, berkaitan adanya Lailatul Qadri, dan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang banyak yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita tengok orang dulu, Ramadan ni bukan kata benda yang apabila berlaku panas berkaitan dengan berkaitan dengan susah payah puasa, bukan berarti bukan boleh istirahat dah.
kalau kita baca dalam sejarah Islam masa dulu, banyak peristiwa-peristiwa yang besar peperangannya yang berlaku dalam bulan puasa. Bukan bulan, berarti bukan bulan istirahat, bulan bersemangat lagi. Seperti perang yang berlaku yang pertama kali dalam sejarah Islam itu pula Badar, berlaku dalam bulan puasa tahun 2 Hijrah. Dan peristiwa lagi pembukaan Kota Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijri, berlaku juga dalam bulan puasa. Berlaku dalam puasa. Itulah yang penting di sini, Ramadan dia beri makna yang berkaitan dengan kepanasan, atau berkaitan dengan dahsyat, atau berkaitan dengan hiddatus syai, yang ada boleh dengan benda inilah dapat membawa manusia sabar dengan keadaan inilah, menghajarkan manusia kita sabar dalam menghadapi cabaran ini. Itulah cara ringkas sebagai kongsi bersama tentang definisi Ramadan. Assalamualaikum. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Mukhtar yang cara sepatah lalu pui pengertian sakok paut dengan masalah pengertian Ramadan dah. Daripada yang kita dengar saat ni tu, berartinya Ramadan ni adalah bukan boleh untuk rehat lah, boleh untuk nak beradu dengan orang panggil ada mikir, tubuh badan pun tak bergerak pun, bukan makna dia lagu tu lah. Artinya masih kena kejar, kena bergaduh, kena mikir, dan semua segala tu adalah orang panggil suatu bulan yang orang panggil satu bulan yang Tuhan wi persah kepada manusia untuk amalkan, untuk buatkan daripada bulan ni. Sebab itulah banyak benda-benda yang berlaku dah. Tuhan berlaku, ditakdirkan berlaku di bulan Ramadan. Setengah daripadanya beribadah sendiri, setengah daripadanya buka Mekah sendiri, dan lain-lain lagi nya dah. Berartinya Ramadan ni adalah mempunyai kelebihan tertentu lah, yang istimewa lah daripada bulan-bulan yang lain. Kalau gitu nak tanya Dr. Muhammad Husni lah, kelebihan yang mana telah catat ataupun telah sebut dalam agamanya sakut paut dengan Ramadan ni, belah mana, lagu mana dah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pengurusi, iaitu Tuan Imam Masjid Jami' Fatani, dan juga sahabat saya Dr. Mukhtar. Alhamdulillah, kita duduk dalam suasana Ramadan hari yang kelima pada hari ini, dan kita buat rancana wacana Ramadan pada kali ini, kali yang kedua. Jadi alhamdulillah, kita boleh teruskan, dan insyaAllah saya berdoalah kita boleh rancangkan lagi sehingga sampai seterusnya. Jadi alhamdulillah, kembali kepada soalan yang Tik Mel lontarkan saat ini, iaitu berkaitan dengan kelebihan ataupun keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Saya nak kongsikan dari tiga sudut. Kelebihan dari sudut agama, dan juga kelebihan dari sudut kesihatan, dan juga dari sudut ekonomi. Yang pertamanya iaitu kelebihan bulan Ramadan dari sudut agama ni, dari sudut syariat Islam ni, iaitu yang mana Dr. Tas sebutkan tadi, katanya Ramadan dengan arti kata bakar ataupun panah. Dengan arti kata Allah Subhanahu Wa Taala nak bakarkan
Nah, dosa-dosa yang kita lakukan sebelum pada ni. Nah, jadi sesuai dengan Ramadan, dengan arti kata membakarkan dosa-dosa yang kita sudah buat pada masa yang lalu. Nah, jadi kelebihan yang pertamanya, bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan beri Tuhan beri keampunan yang sangat-sangat. Nah, yang tidak adalah pada bulan yang lain lebih pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah sebut di dalam satu riwayat, satu hadisnya, iaitu man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang mendirikan di sini masuk bilah, dirikan sembahyang ataupun juga masuk menunaikan segala amal ibadat sepanjang bulan Ramadan ini, dengan keadaan iman dan juga ihtisaban, harap pahala dia, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tuhan akan ampunkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum pada ini. Jadi ini membuktikan dengan arti Ramadan Tuhan beri keampunan kepada kita. Dan satu lagi riwayat yang berkaitan dengan maghfirah, keampunan ini juga, iaitu as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahun iza istanaban al kabair. Jadi ada dalam hadis di sini ni, Ramadan ila Ramadan, berartinya sepanjang Ramadan ini, Tuhan ampunkan kita buat amal ibadat di dalam bulan Ramadan ini, Tuhan ampunkan sebelum pada bulan Ramadan, dan sehingga sampai Ramadan yang kita nak masuk Ramadan pada tahun apa pula. Jadi kita buat sebulan ini Tuhan ampun, bukan biasa dak. Biasanya Tuhan kita buat Tuhan ampunkan 1 2 gitu. Tapi apabila kita lakukan amal ibadat, bila lagi kita qiyamul lail, kita tarawih, Tuhan akan beri maghfirah sepanjang lebih kurangnya setahun lah. Sebab Ramadan ila Ramadan. Itu satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang keduanya, bulan Ramadan ini ada panggil bulan Tuhan mustajabkan doa. Tuhan kabulkan doa yang kita doa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Tuhan Nabi kita SAW pernah sebeda di dalam satu riwayatnya, salah satu la taruddu da'watahum as-shaim hatta yaftiru. As-shaim hatta yaftiru. Maknanya orang yang puasa sehingga dia buka puasa. Selagi mana dia duk puasa, belum pada dia buka puasa, apabila dia minta apa saja, dia minta doa apa saja, Tuhan Tuhan timakan, Tuhan kabulkan hak dia yang dia minta tu. Jadi kita ni berada di waktu siang hari ni pukul 5, maknanya kita boleh minta apa saja yang kita mampu, apa saja yang kita mahu, kita minta lah. Sebab Tuhan akan timakan permintaan daripada kita. Dan yang ketiganya iaitu pintu syurga akan dibuka, dan juga pintu neraka akan ditutup. Hak ni sentiasalah orang biasanya khatib akan berikan semasa khutbah. Apabila sampai bulan Ramadan, khatib akan beri hadis. Sebagaimana Nabi SAW pernah sebut di dalam satu hadisnya, iaitu iza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar. Bukakan pintu surga, maknanya bukan biasalah buka pintu surga ni. Dan juga tutupkan api neraka. Berartinya ia nak panggil nak sama dengan hadis yang saya baca tadi, berkaitan dengan doa yang mustajab tu. Maknanya apa saja yang kita minta tu Tuhan akan terima. Dan benar-benar hak yang kita
kita minta apa saja tu Tuhan akan timur. Nah, iaitu amalan-amalan Tuhan timur dan apa saja benda yang kita laku kesalahan apa tu, nah Tuhan akan ampunkan. Nah, begitu juga. Nah, yang keempatnya syaitan akan dibelenggu. Nah, akan diikat lah. Nah, akan diikat. Yang mana sambungkan hadis saat ini iaitu wasufidat asyayatin. Dibelenggukan syaitan-syaitan. Berartinya kita di bulan puasa ni syaitan tidak ada. Hak adanya iaitu nafsu kita lah. Nah, jadi hak kita rasa malas nak baca Quran, malas nak tarawih, malas ni maknanya nafsu kita lah. Nah, syaitan tidak boleh nak mari nak goda, nak goda kita untuk kita buat malas apa-apa saja amalan tu. Nah, hanya nafsu lah. Nah, jadi kita kena mujahadah, kena lawan dengan nafsu lah ni. Nah, antara yang lain lagi. Nah, bulan puasa ni, bulan Ramadan ni adalah bulan turunkan Al-Quran. Nah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Nah, jadi sesuailah bulan Ramadan yang turunkan Al-Quran Karim. Nah, patutlah kita baca Al-Quran Karim lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, patutlah kita buat, kita kena buat belum ada ni lagi sebenarnya. Nah, buat apa? Rancang. Nah, plan katanya kita nak habis satu khatam tu berapa hari. Nah, jadi kita kena buat jadual lah. Selepas Zuhur berapa lah, lepas asar apa lah, kita kena buat jadual. Nah, untuk kita nak jadi sistematik, jadi baca, jadi takdirnya nak jadi 3 kali habis. Nah, 10 hari kita kena khatam dah. Nah, berartinya kita kena buat lagu mana dalam sehari habis berapa kali. Tu jadi kita kena rancang lah. Nah, tu. Yang seterusnya, bulan Ramadan ni ada satu malam yang mulia, sangat-sangat mulia lah. Nah, iaitu malam Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana Tuhan sebut di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada malam-malam yang lain 1000 bulan. 1000 bulan di sini iaitu kalau kita buat amalan satu amalan, nah, supaya dengan kita buat amalan yang satu amalan hak sula juga ni supaya dengan 1000 bulan. Nah, berartinya berapa tahun? Lebih kurangnya 83 tahun lebih. Nah, berartinya kita ni nah, setakat umur saya tak sampai lagi. Nah, jadi kalau kita buat satu, nah, dapat ganjaran istimewa lah. Nah, 1000 bulan lebih. Nah, ini antara kelebihan yang ada pada bulan Ramadan dari sudut syariat Islam. Nah, dari sudut agama, yang mana banyak lagi lah. Nah, yang kalau saya sebutkan semua tu rasanya tak sempat dengan masa lah. Saya nak sentuh dari sudut kesihatan pula. Nah, dengan kerana Ramadan ini dia Tuhan menunaikan puasa. Nah, iaitu kita puasa di bulan Ramadan ini dia ada kelebihan ataupun keutamaan dari sudut kesihatan. Nah, Nabi sendiri sebut sumu tasihu, adalah kamu puasa akan dapat kesihatan. Ya, sehingga Ibnu Sina pakar di segi ilmu kesihatan dan juga di segi ilmu ni lah, ilmu panggil falsafah ni dia tulis satu dalam kitab Qanun al-Fittib. Nah, dia katanya apabila kita ni puasa 3 minggu, apabila orang seorang ni puasa 3 minggu ni nah, dia dapat kesihatan di segi jasmani dan juga rohani. Antara jasmani ni, tubuh badan dia ni dia akan dapat sembuhkan satu penyakit panggil penyakit demam cacar. Nah, demam kaitolapit. Hak ni teruk benar jugalah, kalau orang demam ni teruk benar juga. Tapi dengan kerana kita puasa ni dapat boleh sembuh dengan amalan puasa ni. 3 minggu. Nah, tu antara ni lah. Nah, dan juga dapat
hilang apa nyakit kelamin. Nah, hormon di antara lelaki perempuan tu tak apa subur mana buat hilang. Nah, hilang penyakit. Dengan kerana puasa itulah. Tu di segi jasmani. Kalau di segi rohani, iaitu mensihatkan apa panggil roh kita tu. Benda yang ada di dalam. Maknanya emosi apa saja yang kita nak keluar, ia tak keluar apabila kita puasa dengan cara yang betul lah. Puasa di sini ni iaitu kita kena makan sahur, kita kena puasa. Jangan kita makan sahur kita kena buka puasa. Jangan kita puasa pesing orang masa dulu. Puasa panggil wisal. Tak buka puasa. Malam pun tak buka. Jadi sepanjang masa ya puasa, jadi tak betul lah dengan kehendak Islam. Jadi puasa dengan kehendak Islam ni dapat menyuburkan jasmani dan juga rohani. Nah, di segi pakar di segi ilmu kesihatan orang Jerman. Nah, Dr. Loser, tak silap lah. Dia katanya bagi orang nak we molek kulit tu. Nak we kulit terik, nak we sihat di segi kulit ni kena puasa. Puasa juga. Sebab tu kalau kita tengok orang tu darah-darah tu dia buak. Nah, buak tu dia panggil dia makan dalam sehari tu dia makan nasi sepiye je. Nah, dia panggil tak silap IF tak silap lah. Makan hak panggil apa makan ni hak berat tu sekali je. Hak lain tu makan sekadar buah sayur-sayur je. Ini maknanya dia panggil apa amalan tu adalah rujuk ke daripada hak yang Nabi kita buat. Tu antara yang saya sampaikan. Yang saya satu lagi iaitu kelebihan di segi ekonomi. Kalau kita tengok apabila sampai bulan Ramadan, ekonomi meningkat. Jual, orang tak jual ya jual. Lepas tu orang jual tu laku belaka. Kita tengok laku belaka, mana tiap-tiap tempat laku. Pas orang beli ya tabiat je. Apabila tengok makin ni, dia tak kira apa dah, dia nak beli macam. Itulah. Tu nak ayatnya kelebihan yang ada bulan Ramadan. Nah, kalau kita tengok di suasana rumah kita, insya-Allah saya jatuhkan lagi puasa dan juga ekonomi di rumah kita ni. Ya, ini sekadar soalan yang pertama. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Husni yang sedikit sebanyak kupas dah. Huraiya sakut paut dengan masalah kelebihan. Artinya yang kita dengar saat ni puasa ni dengan tersendirinya adalah ada nilai ataupun ada lebih, ada kelebihan. Dah tak kira di segi berganda pahala, di segi agama dah, di segi ibadat, tak kira di segi kesihatan pun juga ada kelebihan. Hingga sampai ada hari ni banyak doktor-doktor, pakar-pakar di segi kesihatan buat kaji ada hari ni. Hingga sampai lain daripada orang Islam pun sanggup nak puasa juga di hari ni. Dah apa istilah dia panggil IF dah puasa dah lah tu IF tu. Apa IF? Setengah. Nama? Buat satu waktu. Buat untuk kesihatan tu. Bukan untuk buat nyanyi agama nama. Ada. Dah, tu kelebihan di segi kesihatan dah. Di segi ekonomi pun separuh oyak tak ni nanti kupas mula lagi dah. Lagu mana dah. Artinya kita sebagai orang Islam dah pasti kena mikir. Berartinya dalam diri puasa sendiri tu ada mempunyai hikmah lah kalau gitu. Ada hikmah tersendiri di situ dah. Maka untuk masalah ni dah nak Dr. Ta lah kecek sikit dah. Sekadar yang masa yang ada ni dah tentang hikmah puasa ni belah mana gitu lalu dah. Sebagai orang Islam ni. Okey, terima kasih sebagai sambung. Sebenarnya apa yang disebut oleh Ustaz ni sama dia hikmah tadilah. Termasuk hikmah Ramadan dia ada fardu puasa tak? Ada fadilah Ramadan sebab yang turun Quran lah sebab daripada Ramadan semulia-mulia bulan tu sebab turun Quran.
sebab ada fardu puasa. Kemudian kalau kita sebutkan hikmah puasa ni, banyaklah seperti yang sentuh oleh Dr. Sni tadi, sebagaimana Rasulullah SAW 1400 tahun dulu, 1400 tahun lebih dah sebut dah, ya, sumu tasihhu, puasa olehmu nescaya kamu akan sihat. Masa dulu, masa dulu. Tapi kenyataan tentang hikmah ni, puasa tentang kesihatan, kaji-kajian bulan ni tu baru temung. Berpuluh-puluh tahun lain baru kaji, kata Islam tu bukan kata puasa ni nak musuh tak. Bukan kata apabila puasa pak membawa kepada manusia dalam keadaan mudarat. Tapi Islam pun ada apa jamin ni, ada cara-cara dia. Orang yang tak mampu nak puasa, keadaan lemah, penyakit, musafir, masyakah, benda-benda yang berkaitan dengan penyakit tertentu tak, dengan umur tertentu tak boleh puasa, Islam ada rukhsah dia tak. Boleh ganti, boleh bayar fidyah. Berarti Islam bukan agama yang susah lah, bukan agama yang mudah. Dan dalam Islam tu adanya hikmah. Sebagaimana yang kita tahulah, semua ajaran Islam yang mana difardu kepada umat Islam ada hikmah di sebalik yang dunia dan akhirat. Hasanah dunia dan hasanah juga di akhirat. Tak ada benda yang mudarat. Sebab dalam agama Islam tu, yang mana kita sudah tahu, ada agama yang tak mau manusia tu mudarat terhadap diri dia sendiri dan juga mudarat kepada orang lain. La darara wala dirara. Jangan kamu mudarat kepada diri kamu dan juga jangan kamu mudarat kepada orang lain. Itu jelas sebagai dasar agama Islam. Berartinya puasa dalam Islam tu adanya banyak hikmah. Banyak hikmah yang mana jelasnya sebut dalam Quran seperti yang saya sebut tadi dan juga Imam sebut tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa ni difardu ada kita lah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang difardu kepada umat-umat dulu. Fardu juga umat dulu, puasa juga. Hikmahnya, maksudnya, maqasid la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tu bertakwa. Hikmah. Ini hikmah dalam pandangan agama. Tambah ketakwaan. Membawa kepada jalan ketakwaan dengan masa kita bulan Ramadan, kita solat tarawih, kita sabar, kita baca Quran, kita sedekah, kita buat apa yang diperintah dalam keadaan kita rasa susah, keadaan rasa kita lapar, kita sabar dan kita imsak, berlegah daripada apa yang kita dah pernah buat dalam bulan puasa, bulan lain pada puasa. Semoga dengan perbuatan peraturan tadi membawa kita ni kepada takwa dengan cara-cara yang dibawa Islam. Itu yang di segi agama. La'allakum tattaqun. Kerana takwa lah yang akan menjamin manusia ni kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama kali. Ya, sebagaimana yang sentuh oleh Dr. Sni tadilah. Yang kedua, saya nak sentuh juga apa yang Dr. Sni sentuh tadi, hikmat puasa ni. Mengikut kaji yang terbaru, saya baca hari ni, ada modok share dalam line. Mengikut kaji, kajian doktor ni, apabila manusia puasa ni 3 hari naik ke atas, lepas buka puasa lah, ya berarti hari tu ya puasa, malam buka dah. 3 hari atas ni, sel hak ada hak dalam tubuh manusia, sel ni ya ada perubahan ya. Sel yang tak molek, sel yang nak mapuh, sel yang rusak. Apabila dok dia ada keadaan kita lapar ni, tubuh badan kita ni dia akan makan sel-sel tadi. Akan guna makan sel, memapuh sel-sel tadi. Kemudian sel akan tumbuh sel yang baru mula pula. Keadaan lapar. Tapi mengikut kajian berumur, setengah berumur kata pastinya puasa 3 hari naik ke atas. Habis tu kita tengok hadis Nabi SAW Islam mensunatkan supaya kita dalam Islam tu sunat kita puasa 3 hari sebulan. Dalam sebulan ni, apabila dalam keadaan kita puasa sebulan ni 3 hari ni, dalam sebulan tubuh kita sihat. Dan juga hikmat seminggu tu kita mengikut kajian doktor pula digalak manusia tu wa'ak. Mengikut istilah apa dia? Nama? IF. 2 hari. Berarti Islam galak 2 hari seminggu sepuasa. Senang hari kami. Dan sebulannya 3 hari. Dan juga sepanjang tahunnya sebulan. Berarti peraturan yang disusun oleh Islam tu akhir sekali nak
menjamin, nak membawa kepada kesihatan umat manusia itu. Sebab yang mana kita tahulah, manusia learning sebab bukan kata penyakit bukan sebab lapar. Sebab apa? Sebab banyak makan. Semua sumber, semua faktor yang membawa kepada penyakit-penyakit maring, penyakit nama sebab daripada faktor makan ni. Campuran, berbagai campuran. Saya duduk di Malaysia. Sebab saya duduk di Malaysia, pernah baca satu makalah, satu kajian makalah Malaysia. Dia kata orang Malaysia ni, mikut kajian lah, doktor lah. Dia kata mikut statistik orang Malaysia, ni orang masuk hospital, seorang ada penyakit jantung. Berarti ramai penyakit jantung. Kaji sebab penyakit jantung sumak, saluran darah jantung sumak, ada kaiman, ada kolesterol, ada tinggi. Dikaji-kaji sebabnya makan ni terlalu banyak, makan ni yang berkaitan dengan benda minyak-minyak. Kita tengok benda pada pagi makan minyak-minyak dah. Dah zuhur makan benda goreng buah pula. Malam pun bukan buah halal pun tak makan lagi. Ngata orang tani kita boleh buka kedai tom je apa keluar halal. Satu malam dia buka lagi. Lepas tu orang nak makan lagi. Buka 3 malam tu boleh baru nak boleh katuk. Orang tak ada makan dah. Berarti buka 2 halal tu nak boleh makan lagi. Berarti sepanjang hari makan. Apabila manusia sepanjang makan ni penyakit banyak. Saya pernah ada sains orang Malaysia, dia bersekolah kata kita ni orang Malaysia ni penyakit sebab makan. Berlanya orang Afrika ni penyakit sebab makan tak cukup. Kita makan banyak dah. Lah, penyakit banyak dah. Inilah jelas sekali dalam pandangan Islam dah. Seperti yang kita sebut terus ni pun sebut dah tadi, puasa ada hikmahnya adalah membawa kepada kesihatan. Yang ketiga, sebagai hikmat puasa juga kita sepanjang tahun ni, kalau kita orang yang ada kemudahan, orang kaya tu, kita duduk dekat adik kenyai seumur tak? Mewah, kenyai makan apa yang cukup nak makan dah. Kemungkinan dia sebab puasa sebulan ni kita hajar kita tu menanggung kelaparan lah. Mungkin dia lapar, kita rasa benda yang orang lain rasa, orang susah rasa. Apabila kita rasa orang susah tu, mungkin sepanjang tahun mereka duduk dalam keadaan susah, tak pernah makan yang cukup seperti kita makan mewah dah. Mungkin membawa kepada kita ni ada rasa simpati panggil, rasa kasih belah, rasa nak membela di antara satu sama lain. Sebab itulah akhir sekali daripada puasa tak, kita di raya tu kita diwajib sedekah fitrah. Sebab salah satu hikmatnya kita nak syukur atas benda yang kita buat, boleh berjaya kita lah. Kita boleh puasa nak bersihkan jiwa kita, nak basuh, nak bakar sifat kebakhilan yang ada kita, dan juga kita nak tanam sifat rahmah, simpati kepada orang yang susah, orang yang tak ada rasa kemungkinan nak makan raya tu. Itulah rasa salah satu pada apa yang berkaitan dengan insaniah lah, kemanusiaan. Lebih-lebih lagi ni kita rasa pelik mengikut kaji, mengikut statistik, sepatutnya puasa ni lah kita belanja lebih banyak pada biasa dah. Jadi ajib benda kat platform dunia Islam ni. Mengikut seorang ulama Arab yang kata sepatutnya umat Islam dalam bulan puasa tu belanja lebih kurang lah, makan pun lebih kurang lah daripada makan zuhur, makan pagi, makan petang, makan malam. Tapi apabila puasa makan 2 kali lah. Zuhur sekadar sederhana lah puasa. Tapi ajibnya bulan puasa ni bukan kata bulan lapar, bahkan bulan tambah kenyang. Kadang-kadang penyakit dah atas puasa juga. Semua banyak makan kali gua. Saya pun masa duduk Malaysia, orang pensyarah Acan daripada Mahal Azhar mari tengok. Acan mula-mula sekali mari Malaysia, apabila bulan puasa kejut you kata Allah panggil mahrajan Ramadan ni, pasaran bulan puasa ni manis-manis saja ni, beratus-ratus jenis. Kejut lah untuk buka puasa, ratus-ratus jenis. Pasaran Ramadan berarti belum pada Ramadan tak ada, tapi pasaran Ramadan tu jadi boleh orang jenis. Jadi pelik lah. Jadi kita belanja ni banyak pada kadang puasa. Jadi tak ada hikmah lah. Tak ada hikmah apa yang tu. Tapi segi ekonomi tak ni, mungkin dia boleh segi ekonomi seperti atas ni ada dah. Orang boleh cari rezeki lah. Kemungkinan dalam bulan puasa boleh cari rezeki tambah dia untuk nak belanja semasa tahun. Itulah sekadar tu sebagai hikmah bulan puasa. Sekadar tu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Tah sekali lagi. Alhamdulillah saya rasa sangat menarik gini. Kalaulah kita tengok, kita baca daripada kelebihan-kelebihan puasa dan juga perintah-perintah dalam bulan puasa ni, kita tengok semua tu adalah ada untung pada hamba dia, tak kira di segi di sudut agama, tak kira di sudut ekonomi, tak kira di sudut kesihatan. Arti semua tu ada untung kepada hamba. Tapi ada juga atau saya pernah dengar juga setengah pada setengah tu saudara kita yang pergi hospital tu, bomo kata apa mung ni perawat tak supo dengan belum pada puasa. Darah molek dulu gitu. Bawa puasa ni lain ni. Saka pun kau tambah. Darah pun kau tambah. Tu dah. So situ. Dan lain pula setelah daripada lepas puasa tu buat tu di segi kesihatan dah. Ya tak duit tak ada gitu. Duit tak ada dengan pek dah. Aku mungkin ni sebenarnya makan boleh puasa pun doktor tak ya sani lah. Jadi 2 periak ya makan tu. Buka puasa dengan pas sahur tu ala koda benar lah makan gapo setengah pada setengah tu. Pada makan hal lebih. Tapi duit habis banyak kau tu. Coba masalah ni jadi satu masalah ni bagi masyarakat kita dah. Coba kita kritik kau sikit dah. Kritik demi untuk bina lah. Untuk bakat-bakat beki dah. Jadi kurang betul mana lah lagu tu, nampak lagu tu dah. Boleh dah doktor seni sikit dah. Coba sentuh sikit masalah ni dah. Gapo lagu mana suasana berpuasa rumah kita ni belah mana dah. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi suasana sepanjang Ramadan di tempat kita dan juga di mana-mana saja. Jadi panggil apa? Yang kita dak seka katanya apabila sampai bulan Ramadan jimatkan ekonomi. Makna badan sihat sebab kurang makan ni. Tapi ia terbalik. Terbalik dengan suasana kalau kita tengok pada masa sekarang ni ya orang jual banyak. Kalau kita tengok 10 tahun 20 tahun dulu dengan masa sekarang ni ya tak sama. Jual ni boleh katanya dulu jual tak pakai kedai. Orang buka kedai ya orang buka kedai biasa tu lepas tu bulan Ramadan ya buka kedai tak pakai rumah je. Tapi dia apabila masa sekarang ni ada pasar Ramadan pula. Dia panggil bazar Ramadan. Kalau tengok dulu saya tengok sekadar duduk di Malaysia dulu. Ya ada lah bazar Ramadan. Rumah kita tak ada lagi dalam lebih kurang 10 tahun dulu tu. Tapi akhir-akhir ni di kampung tu ada bazar Ramadan, situ bazar Ramadan. Jadi dengan buat banyak orang jual tu banyak orang beli. Jadi dia disilih. Hari ni kita cuba pergi bazar tu. Bazar di tepi Mo'o misalnya, bazar di Cabai 3. Bazar di situ sini. Lepas tu orang jual je banyak. Lepas tu makan tu. Berbagai-bagai jenis yang tidak ada sebelum pada ni tak ada. Sehingga masa saya duduk di Pulau Pinang dulu tu orang Cina banyak. Dia suka apabila sampai bulan Ramadan dia suka. Dia katanya aku suka sangat-sangat gembira, sangat suka bulan Ramadan ni. Sebab apa? Kuih-kuih yang belum pada ni aku tak rasa temu musim ni. Nak ada semua bulan Ramadan. Boleh hakik kuih ni banyak. Tu jadi kita anggap katanya bulan Ramadan ni jadi suasana panggil apa? Mahrajan panggil apa? Tesekan kankin panggil. Doktor tahu ayat ni lah. Jadi siapa bulan Ramadan pak tu. Hak tu mewaya pun pergi pesak. Nak kurangkan sebenarnya kalau apabila kita puasa ni lemak-lemak
Nah, khaiman yang ada di dalam tubuh badan kita ya kau turun. Lepas tu ya tambah khaiman apa? Khaiman D. Khaiman lew ni ya habis. Tu panggil hak dasar hak yang ya, kesihatan yang ada pada orang puasa. Tapi ya sebalik. Nah, sebab apa? Sebab kita makan terlalu kuat. Nah, makan terlalu kuat. Kalau makan beli tu boleh katanya ambil di mula-mula hujung sehingga siapa sup pasar beli. Makan taklah no ali. Nah, makan tu. Tapi jadi bukan makan 2 kali tu bah 2 kali dak. Lalu kita tengok lepas tarawih pun ada. Tak ada nak habis tarawih lagi nampak duk kedai penuh dah. Nah, puasa tu buka puasa habis cakap dah. Nah, di kedai tu lepas tarawih pun makan. Lepas tu panggil apa? Rob deng pula. Rob deng pula. Pas kedai lah ni restoran lah ni. Ya buka sengok siapa sahur. Nah, sebab nak mudahkan bagi orang yang lebih lagi kok mo'o ke apa tu. Nah, kok sekolah kok jamiah ke apa tu. Ya nak mudah. Nah, jadi pelajar tu nah, tak kena buat ke apa lah. Siapa sahur pukul 3. Nah, pukul 3 pergi tu baik pergi kedai. Jadi makan sepanjang malam makan tu. Nah, makan tu jadi bagi panggil apa? Jarak untuk nak berhenti tu start sangat. Panggil Skoda mana? Skoda Maya Taweh. Lepas tu dah lebih kurang SJ makan pula. Makan. Jadi tak sesuai lah dengan panggil apa? Maqasid puasa tu untuk kita nak belajar buat. Belajar buat. Jadi ni nak ya hakikat sebenar lagu tu lah. Nah, tapi tengoklah. Nah, di segi makan ni, tapi di segi ekonomi alhamdulillah. Ekonomi alhamdulillah. Dulu tu orang jual sekadar jual di kedai dia ya. Nah, makan di kedai ada. Rasanya tak ada. Kalau ada pun ada di hotel kedai luar. Lah ni buka belaka. Makna orang nak buka puasa di kedai kena booking dululah, kena cong dulu. Nah, kena order gapo dulu, kena order kadang-kadang timur pagi lagi kita nak makan apa-apa. Nah, ni maknanya apa ni? Maknanya suasana kita ni berubahlah pada masa dulu. Nah, tapi di segi yang mana saya ayat sanilah, ekonomi nekat. Ada seorang doktor ya buat kajian lebih kurang 10 tahun lebih dah. Nah, dia boyak katanya masa bulan Ramadan ni ekonomi di 3 wilayah ni tak silapnya 300 juta hasilnya daripada jualan makanan gini ya. Nah, dulu tak ada pakai busana lah ni, baju Melayu. Lah ni tak kira dah. Saya rasanya lebih daripada 1,000 juta sepanjang bulan Ramadan ni. Baju lagi. Nah, baju kadang-kadang baju tu bukan selal. Raya lah ni. Kalau muda-muda lah ni ya raya tamu cat warna tu. Dia pakai pesen sewarna. Nah, raya yang kedua baju tu. 3 baju ni. Tu. Nah, kalau kita tengoknya di segi orang guna ni jadi bazir sikit. Tapi di segi menekat ekonomi ni menekat benar lah apabila Ramadan ni. Nah, jadi kita kena pakat-pakat mikirlah. Nah, sebenarnya Ramadan nak ajar kita ni untuk kita jimat. Nah, sebab makan 2 kali. Hajar ke sobat, tapi kita ni jadi terbalik sikit. Jadi boleh puasa tu pak makan tak tahulah. Nah, makan kalau pergi kedai pun silih kedai ni, esok kedai ni. Nah, maknanya bulan tu 3 bulan tu 30 kali kedai. Tu tak boleh juga. Nah, kita kena ubah lah. Nah, tu di segi suasana jualan ke apa rumah kita supalah di mana-mana saja dia ada pasar Ramadan. Nah, di negeri Arab pun dia ada. Nah, tapi ia berlainan lah, ia tidak ada jual banyak sepa dengan kita. Nah, di negeri Arab, nah semasa saya duduk di Mesir dulu, banyak ke kedai dia nak
ia nak panggil apa? Ia nak tarik orang mari buka puasa kedai dia. Balik dengan mak kita banyak ke nak heret masuk kedai untuk bukan untuk nak tabarruk ke apa dak, untuk dia mau mari makan puasa kena bayar lah. Tapi nagi arak dia nak panggil apa? Dia nak tarik panggil nak tabarruk. Sepanjang bulan Ramadan tu tabarruk. Tu. Kalau boleh lah kita ubah we ada lah, bukan kata sebulan boleh panggil buat tabarruk semata-mata tu, saya rasanya tak mungkin, tak boleh jadi. Tapi we ada lah sehari ataupun 2 hari dua kali ke dalam sebulan tu panggil orang masyarakat ataupun panggil orang fakir miskin. Saya rasanya ada dah lagu tu di kedai-kedai panggil orang hafiz Quran, panggil orang fakir miskin, orang anak yatim mari makan di kedai tu. Ada lah, duk tengok ada juga, ada. Tapi alhamdulillah lah. Kalau bolehnya we ada serata tepat. Untuk apa? Untuk kita we kena kata bulan Ramadan, boleh kita bagi tabarruk kepada orang lain tu. Sebab bulan Ramadan ini boleh yang Nabi kita banyak sekali sedekah. Gitu sajalah untuk saya berikan kupasan tentang suasana puasa di tempat tema kita. Ada. Baik, terima kasih kepada Dr. Mak Asni yang sedikit baca sakut paut dengan suasana di rumah kita lah sekaligus sebenarnya duk di kita tu duk di kita yang mencipta suasana, kita yang menggunakan suasana, yang membuat suasana kalau gitu kak, bagi orang jual sendiri pun bukanlah arti katanya salah tak boleh jual ke boleh puasa tu. Misalnya kita kita berjual satu ketika kita panggil orang pakai miskin mari ke rumah kita, dan juga dengan sebab kita berjual itulah kemudah bagi kawan-kawan ibu hak mana tak ada, kawan ibu tak ada nak baca Quran, tak ada nak bersikir berasa torok lesu letih letelah hari ni boleh pergi beli tu boleh pergi beli tu untung cumanya orang jual sendiri pun hati-hatikan, orang beli pun juga kena hati-hatikan juga jangan duk turut nafsu sangat. Turut nafsu tu pasal dia orang lapar buat jak dari pagi kita beli sekarang tu asal tak cukup, 2 karo, 3 karo, 4 karo makan tak habis lepas tu kacau makan juga membawakan jadi pesan lain ni duk di kita sebab itulah kita kena cipta lah, kena aturkan aturkan suasana. Baik, alhamdulillah berasa apa ke akhir dah ni ke akhir dah ni. Kalau gitu hari ni pertama kalinya ucap terima kasihlah kepada ahli panel kita Dr. Mukhtar Abdul Qadir dan juga Dr. Muhammad Husni, dan sekali lagi saya beritahu dalam rencana wacana Ramadan anjuran bersama Isani dan Masjid Jami' Petani ni 4 minggu kita akan ada di bulan puasa ni. Minggu pertama hari ni dan minggu yang 2 bersama 23 bulan 3 dalam tajuk amale yang perlu amalkan di bulan Ramadan. Amale gapo kita nak buat gapo ni kita kena cari jalan hak untung. Sebab itulah kita bahas di segini dan kali yang 3 Pak 30 bulan 3, kali yang keempat Pak ne boleh Pak Pak ne boleh Pak, insyaallah kita pakai sama-sama ikuti. Jadi terima kasih 2 orang ahli panel, dan terima kasih juga kepada juru teknik juru teknik kita, dan terima kasih kepada muslimin dan muslimat yang duk tengok dalam live show pada kali ni alhamdulillah melalui Face Masjid Jami' Petani insyaallah. Hari ni sekali dulu salah silap, ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ialah mengabak betul.